Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Jadi hari ini saya nak sharekan berkenaan dengan simulasi pendapatan rakan niaga baru untuk tahun 2020, tahun 2021. Jadi sebab simulasi ni saya buat dalam Excel, jadi saya akan tunjukkan macam mana pendapatan rakan niaga baru dan lama kalau sekiranya rakan niaga ni dia follow semua kontes-kontes yang dibuat di Ikhtisas dan juga di Takaful Ikhlas. Jadi objektif saya hari ni, saya nak pastikan anda semua bila saya tunjukkan simulasi pendapatan ni, anda boleh ceritakan kepada rakan niaga baru dan juga rakan niaga lama potensi pendapatan yang dia orang boleh terima kalau sekiranya dia follow, dia ikut kepada proses yang kita buatlah di Ikhtisas. Okey. Jadi saya akan sharekan. Okey, ni boleh nampak boleh nampak Zan boleh nampak kan? Simulasi pendapatan rakan niaga RN tahun kewangan 2020-2021, nampak kan? Nampak tak? Ni Cik Syah yang post dalam grup tu Ini yang saya ada post dalam grup sebab ramai yang maklumkan dekat saya, dia orang tak faham macam mana nak baca simulasi pendapatan ni. Dan saya dah sharekan dalam bentuk PDF. Saya tak sharekan dalam bentuk Excel sebab untuk makluman formula dia saya tak boleh log dekat dalam apa ni, dalam Microsoft Office online ni. Jadi saya terpaksa share dengan PDF lah. Jadi saya akan tunjukkan macam mana boleh berlakunya pendapatan. Kalau kita tengok dekat sini, sampai ada pendapatan sampai juta-juta kan Zan kan? Kan? Kalau kita tengok rasa macam terkejut lah. Kita tengok, wah pendapatan juta-juta ni biar benar dalam Takaful ni. Boleh ke sampai pendapatan macam ni? Betul tak? Kalau kita tengok kat bawah tu, pendapatan tu, senario pendapatan tu sampai 2 juta, 2 juta, 38 juta. Okey. Sebab kita kena faham dulu prinsip perniagaan yang dibuka dekat dalam Ikhtisas. Sebab prinsip perniagaan yang dibuka dalam Ikhtisas ni, satu, dia based on personal punya sales individu, jualan individu. Kedua je, dia based on jualan yang dibuat oleh rakan niaga yang kita rekrut. Jualan yang dibuat oleh rakan niaga yang kita rekrut. Jadi dia ada dua. Jadi saya hari ni saya akan share simulasi pendapatan untuk rakan niaga baru dan juga SCP. Sekejap SCP yang dia kalau sekiranya dia buat jualan peribadi dan pada masa yang sama dia buat rekrutmen. Itu yang kita nak share hari ni. Jualan peribadi dan juga rekrutmen. Okey, apa dia Fazrin? Ada apa-apa nak tanya sebelum tu? Tak, ni memang semua orang boleh join kan? Boleh, tapi saya letakkan password. Oh, okey. Password daripada link Cik Syah bagi tu kan? Maknanya budak-budak semua boleh join sekali. Dia orang boleh join kalau dia orang nak join lah. Dan in fact untuk makluman anda semua, sesi ini saya rakamkan. Jadi nanti kalau kata mana-mana yang terlepas tu, dia boleh ambil lah rakaman tu dan tengok sendiri Okey, baik, good. Okey, sekarang ni kalau anda semua tengok, kalau dalam sistem Ikhtisas pada tahun ni, kita ada keluarkan 2 kontes baru. Kontes yang berbentuk tunai, M4 R1 Club. Kontes tu kita maklumkan kalau sekiranya COINR ataupun rekrutmen rakan niaga baru yang dia buat mana-mana polisi yang bernilai RM 2 kes sebulan, dengan saiz kes peribadi tu lebih kurang 200 lah sebab kita ada syarat-syarat kita FYAC sebulan tu berapa kena buat.
Jadi saya dah calculate lebih kurang dalam 200 dah. Dia boleh achieve banyak perkara lah. Dan kalau kita tengok, saya tunjukkan dulu, saya share dekat sini. Dalam POI ni kita ada 2 kontes yang penting. Ya, kita ada kontes POI Mari. Saya tunjuk dulu dia punya. Okay, kalau kita tengok dekat sini. Okay, nampak Kalau anda semua tengok dekat dalam PDF yang saya share dengan anda semua, tahun ni Ikhtisas ada buat 2 kontes yang sangat penting. Kontes ni namanya kontes yang dia boleh dapat cash, iaitu POI Mari Club untuk tahun 2020-2021. Kalau sekiranya individu berkenaan dia buat 2 kes sahaja, 2 kes secara istiqamah selama 12 bulan berturut-turut, dia boleh dapat sehingga RM3,900. Ini hanya untuk rakan niaga baru sahaja ya. Okey, keduanya untuk rakan niaga yang lama yang telah pun berkontrak dengan kita lebih awal, iaitu lebih awal kontes tu kita buka POI Mari tu untuk 7,000, maknanya kalau dia bawa 4 kes setiap bulan selama 12 bulan, rakan niaga ni dia ada peluang untuk mendapatkan cash tambahan sebanyak 7,800. Dan kalau sekiranya rakan niaga ni dia bawa cash, dia bawa 8 kes setiap bulan, dia ada peluang untuk tambah pendapatan sebanyak 15,600. Ini tambahan pendapatan. Okey. Itu dari segi jualan. Okey, keduanya kita ada dari segi rekrutmen ya, rekrutmen. Rekrutmen ni kalau katakan seorang rakan niaga tu dalam tempoh masa 1 tahun dia boleh menghasilkan 24 orang rakan niaga baru. 24 orang ni dia lulus TBE dan pada masa yang sama dia bawa 1 kes sahaja. Maknanya kalau 24 orang ni, setiap seorang ni ada 1 kes, maknanya ada 24 klien. Akan tambah lagi pendapatan rekrutmen sebanyak RM2,000. Tapi kalau dia nak lagi banyak, dia boleh kejar 48 rekrutmen 1 tahun, maknanya setiap 3 bulan tu 12 rakan niaga baru. 1 kes juga, dia kena close 1 kes setiap seorang ni dan pada masa yang sama dia lulus TBE. Maknanya dia akan ada tambahan 4,000 dekat situ. 4,000 ni dia pergi kepada siapa ni? 4,000 ni pergi pada introducer dia. Introducer, siapa yang introduce dia akan dapat. Termasuk juga yang 24 rekrutmen ni, siapa introduce dia akan dapat 2,000 lah. Okey. Itu yang pertama kita kena faham Okey, macam mana saya boleh dapat sampai pendapatan ni berjuta-juta lah kan? Kalau tengok kan Fauzi macam ada Fazrin pun macam wah, biar betul kan dalam takaful ikhlas ni, dalam Ikhtisas ni sampai income sampai 6, macam mana boleh income sampai 6 juta? Adakah saya main-main ke benda ni? Tak ada Okey. Jadi saya tunjuk dulu kalau dalam sistem Ikhtisas ni, kita ada 2 sistem yang penting, iaitu sistem jualan dan juga sistem rekrutmen Jadi sebenarnya 2 table yang saya buat ni, table atas dan table bawah ni, yang atas ni adalah simulasi pendapatan jualan peribadi. Kalau sekiranya rakan niaga kita ataupun anda sendiri buat minimum 2, 4 atau 8 kes dengan nilai size case tu RM200 atau 300 satu bulan. Jadi kalau anda semua tengok dekat size case peribadi ni, katakan saya bagi satu contoh, rakan niaga kita buat 2 kes saja yang baru CNR Jadi size case peribadi sebulan katakanlah dia buat 200. Setiap bulan dia cari klien yang boleh close deal 200, jadi total dia akan dapat 400 kat situ 400. Ini bulanan.
Tapi kalau kita tengok FYC secara tahunan, FYC secara tahunan ni, saya ambil prinsip 78. Pernah dengar tak prinsip 78? Siapa yang biasa buat takaful dia tahu prinsip of 78. Sebab dalam FYC, bulan 4 kalau kita buat, kita akan dapat 12 kali commission. Kalau kita buat bulan 5, kita akan dapat 11 kali commission. Kalau kita buat bulan 6, kita akan dapat 10 kali commission. Itu sebabnya kalau anda tengok dekat sini, formula yang saya buat ni adalah formula 78. Di bawah FYC, maknanya kalau katakan rakan niaga ni dia buat 200, dengan 2 kes setiap bulan, dia akan ada tambahan pendapatan peribadi. Sebab yang ni dia punya FYC. Kalau FYC, pendapatan peribadi dia dengan 200, dia akan dapat RM6,240 setahun. Tapi apa yang uniknya tentang POI Mari Club yang kita buat ni, disebabkan dia istiqamah 2 setiap bulan, rakan niaga baru ni, dia akan ada tambahan pendapatan berapa banyak? Ada tambahan lagi 3,900. Itu yang uniknya tahun ni. Maknanya dari segi total pendapatan yang dia akan dapat nanti, kalau saya tunjuk kat sini, kalau katakan tak payah banyak, dia cuma perlu buat 2 kes saja setiap bulan, dengan jumlah kes tu 200 setiap bulan. Jadi dia punya pendapatan peribadi setahun adalah sebanyak 10,140. Kan? Kurang lebih dalam 900 sebulan lah kalau dia buat 200 kes dan 2 orang pelanggan setiap bulan. Katakan dia increase daripada 200 kepada 300. Kalau dia increase daripada 200 ke 300, pendapatan dia akan meningkat RM13,620. Tengok dekat situ. Okey, itu simulasi pertama kalau katakan rakan niaga kita hanya mencari berapa kes? 2 kes sahaja sebulan. Okey. Cuan dia dapat peluang lah untuk dapat kan. Yang lama-lama tak ada chance lah sebab yang untuk 2 kes ni kita hanya buka kepada C1R, rakan niaga baru. Tapi berbaloi lah sebab syarat untuk dapatkan 3,900 ni, dia tidak perlu membuat rekrutmen. Dia cuma cari kes je sebab dia rakan niaga baru. Okey. Berbeza dengan rakan niaga lama, rakan niaga lama kita ada dalam, nanti kita tengok balik dalam keliling kita, rakan niaga lama tu apa dia. Rakan niaga lama ni syarat dia mesti buat minimum 4 kes dan pada masa sama daftarkan rakan niaga baru. Daftar tu maksudnya dia daftar saja, ada slip TBE dah cukup. Kita tak perlu minta dia lulus pun. Sebenarnya dia daftar, dia dah dapatkan benefit tu. Jadi saya buatkan simulasi dia supaya you all nampak jelas berapa sebenarnya pendapatan dia kalau sekiranya rakan niaga ni dia buat 4 klien atau 4 kes setiap bulan dengan RM200 kes peribadi. Saya kenapa tak buat? Apa dia Zan? Kenapa ada 248? Okey, dalam kontes POI Mari Club kita syaratkan rakan niaga kita kena kejar minimum 2 atau 4 atau 8 baru dia akan dapat full benefit dengan Ihtisas. Dia dapat benefit penuh dengan Ihtisas. Katakanlah seorang rakan niaga tu dia kejar 7. Jadi 7 dia akan fall under 4. Dia takkan fall under 8. Macam tu Ini jumlah kes lah. Jumlah FYC lain, dia ada jumlah kes dia. Jadi saya ambil dulu simulasi kedua. Kalau kata dia buat 4 kes, 200 sebulan. Apa yang akan berlaku? Dia punya FYC, Principle of 78, dia akan ada FYC 62,400. FYC 62,400 akan menghasilkan pendapatan RM12,480 sebulan. Kita tengok gandaan dia kalau dia buat istiqamah. Bila dia buat istiqamah, gandaan dia jadi 7,800. Bermaksud total pendapatan yang dia akan dapat, nampak tu. Ini yang saya katakan, dia buat 4 kes Mari Club. Buat Mari Club, dia punya gandaan tu sampai 20,000. 1 bulan pendapatan dia. Ini peribadi pendapatan peribadi. 20,000 1 bulan. Saya dah kira lebih kurang anggaran dia 1,000
600, 1,700 sebulan pendapatan peribadi dia. Mana kalau bulan pertama tu dia dapat 200. Okey. Itu simulasi itu nanti kena tengok dekat dalam perkilian kita. Yang ini saya tunjuk secara umum. Kalau dia buat secara istiqamah setiap bulan 4 kes, 4 kes 10,000. Itu income dia bersama dengan Mari Club lah. Dia akan dapat POI Mari Club cash yang kita bagi. Total setahun pendapatan dia 20,000. Which is sangat lumayan Okay, kita tengok pula kalau katakan ada yang lagi rajin. Lagi rajin tu maksudnya dia buat 8 kes. Dia kejar 8 orang. 8 orang ni sebenarnya nampak sebenarnya mudah ke susah sebenarnya? Sebenarnya kalau masa zaman saya dulu 8 kes satu bulan ni senang saja. Sebab 8 kes satu bulan ni is consist of 2 pelanggan sahaja untuk 1 minggu. Kan? 2 pelanggan saja 1 minggu atau 8 kes sebulan. Kita tengok saiz kes peribadi dia RM200, 1,600. Dia tengok FYC. FYC je dekat situ dengan 8 kes ni dia dah ada FYC sebanyak 124,800. Jadi kalau FYC 124,800 ni dia punya income peribadi dekat rakyat kisas 24,960 setahun. Kita tambahkan lagi dengan pendapatan POI Mari Club 15,600. Jadi itu sebab total pendapatan kalau sekiranya rekan niaga ni buat 200 kes, saiz kes dia 200 sebulan sahaja, maknanya di situ ada tambahan pendapatan sebanyak 40,600 40,600. Okay, yang saya cerita ini pendapatan peribadi ni tidak termasuk OR, override. Kalau sekiranya ada AD yang buat sendiri, macam contohnya Fauzi suka cari kes sendiri. Ini tak termasuk override lagi ni. Elda dia suka cari kes sendiri, Fazril suka cari kes sendiri. Jadi ini tidak termasuk dengan override yang anda semua terima. Ini hanyalah basic commission sahaja dah 40,560 kat situ. Jadi kalau yang buat 300 bulan pula dia akan dapat RM53,040. Okey, ini yang untuk jualan peribadi Okey, sebelum tu saya buka dulu. Ada apa-apa nak tanya tak tentang jualan peribadi? Nak tanya, Aziz? Dah? Faham? Ada apa nak tanya? Cik Syah, ada yang 78 punya rules tu macam mana nak kira? Okey, 78 rule tu sebenarnya ini patutnya kita kena tahu ni Fazrin. 78 punya rule tu you kena tambah 12. Bila bulan 4 kita akan dapat 12 kali commission daripada kita punya production. Jadi kena tambah 12, campur 11, campur 10, campur 9, campur 8, campur 7, campur 6, campur 5, campur 4, campur 2, campur 1. Kan? Jadi sebenarnya dia ada formula dia. Nampak kat situ? Cik Syah nak tanya lah. FYC itu macam mana boleh dapat jadi 124,800 untuk yang 8 kes tu? Yang 8 kes tu? Yang 8 kes untuk yang jualan peribadi tu. Yang ni? 124,800 FYC tu? FYC tu. Okay, 1,600. Darab dengan berapa 1,600 kali dengan 78. 78? Cuba kalikan 1,600 kali 78. You akan dapat 124,800. 78 tu apa? Ini yang ramai orang tak belajar ni, ramai yang tak tahu. 78 tu FYC yang anda boleh dapat dalam tempoh 1 tahun. Kalau sekiranya anda buat. Sebab bila kita buat bisnes ni, kita kena faham macam mana nak kira FYC. Jangan terpengaruh dengan FYAC yang mengabui mata kita. Sebab FYAC tidak akan menghasilkan pendapatan. Hanya FYC sahaja yang akan menghasilkan pendapatan. Kita kena remember benda ni. Sebab kita berniaga ni, kita nak tahu berapa banyak cash flow masuk. Kita nak tahu berapa banyak cash flow masuk. Kita bukan nak tahu future cash flow. Kita nak tahu cash flow yang masuk dekat dalam kita punya poket. Baru tahu ni. Baru tahu Masya Allah.
Nampak tak? Kalau 1,600 you kali dengan 78, you akan dapat 124,800. Betul kan? Ya, betul. Ini. Eddie kira kena mahir ni. Kalau Eddie mahir, insyaAllah lah dia boleh pergi jauh. Sama juga kalau dia buat 300 sebulan, 2,400 kali dengan 78, dia akan 187,200. Itulah FYC. FYC Okey, ada apa nak tanya lagi? Faham FYC Okey. Cik Syah. Ya. Pendapatan kan bila dia guna formula 78, so pendapatan tu adalah pada bulan ke-12 lah kan? Betul tak? Yang maknanya Pendapatan FYC kita akan buat secara tahunan sebab untuk kita kira monthly basis agak sukar. Sebabnya kita kira secara tahunan dan kita bahagi 12. Cara mudah je. Maknanya 124,800 tu bila kita guna formula 78, itu adalah FYC pada bulan ke-12 lah. Yes. Maksudnya betul kan? Setahun production. Setahun production Itu sebab pendapatan dekat situ lah. Itu sebab kalau kita tengok rakan niaga kita, pendapatan dia semakin lama akan semakin meningkat bila dia buat cumulative case. Semakin banyak case dia buat, semakin banyak dia dapat Begitu kalau kita buat case. Tapi boleh tanya Fauzi lah, 1 tahun berapa banyak engkau buat Fauzi? Sanggup buat? Setahun? Banyak buat. Berapa banyak buat? Paling tinggi. Case? Ya. 120? 120. Kalau you kali dekat sini, 8 kali, ni tak sampai 120 kan? Okey, kalau saya cakap kejar sampai 300 kes sebulan. 400 kes sebulan, 500 kes sebulan. Macam mana? Boleh buat tak? Kalau lepas PKP boleh lah. Alangan kan. Itu sebabnya dalam sistem iktisad kita perkenalkan tahun ni tak nak buat lah. Buat rekrutmen. Tengok saya tunjuk pula rekrutmen Saya penjualan tu. Tahun ni fokus rekrutmen. Anda semua dah faham lah Ini rekrutmen pula. Dalam sistem rekrutmen kita ada rekrutmen insentif. Kena faham tu dulu, rekrutmen insentif Dalam rekrutmen insentif, kita ada insentif sebanyak 4 tier. Tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Tier 1 ni dalam cara biasanya kita akan bagi rekrutmen insentif dan Ikhtisas 10%. Tier 2, 2%. Tier 3, 2%. Tier 4, 2%. Okay. 1%. Lupa 1%. Dan juga pada masa ni, tahun ni, bagusnya Taufik Ikhlas, dia bagi tambahan sebanyak 5% untuk tier 1 punya rekrutmen. Maknanya kalau anda introduce mana-mana individu dekat Taufik Ikhlas, dia bagi 5%. Ikhtisas bagi 10%. Itu sebabnya kalau kita tengok dekat sini, kalau simulasi yang saya buat ni, kalau katakan kita rekrut 6 orang per kuarter, kita rekrut 6 orang saja. Tak payah ramai-ramai per kuarter ni dalam tempoh 3 bulan kita rekrut 6 orang. Jadi dekat situ dia ada F, dia punya total case tu, kalau katakan dia buat 200, 2 case. Tak payah banyak-banyak lah, 200 2 case saja. Maknanya dia ajak 6 orang juga, rakan niaga baru ni, rakan niaga baru SWNR buat 202 case. Jadi dekat situ total daripada 6 orang rakan niaga baru ni ada 2,400. Okey. Kita tengok pula saiz FYC dia. Tengok pula saiz FYC dia. Beza tak? Daripada 6 orang tadi, setiap 6 orang tu buat 2 case. Maknanya dekat situ ada 12 case. 12 case dengan 2,400 setiap bulan. Jadi dia punya total 1 tahun FYC dia akan jadi 187. Nampak tu? 187,000. Jadi berapa pendapatan kita yang merekrut rakan niaga ni? Itu. RM28,080. Macam mana boleh dapat RM28,080 ni? Sebab saya kalikan daripada 187,000 tadi ni kali dengan 15%. 15%. 10% yang Ikhtisas bagi, 5% yang Ikhlas bagi. Itu sebab pendapatan tambahan untuk rekrutmen sahaja dah jadi 28,000. Dan kalau dalam masa 1 tahun, kita hanya perlu 6 orang saja yang aktif. 6 orang saja yang aktif. Kita tak nak ramai-ramai pun dah. 6 orang saja yang aktif pun berserta dengan, ini kalau sekiranya kita kejar semua kita boleh kejar POR ni. Sebab apa? Sebab POR ni syarat dia senang sangat. Dia cuma ada rekrut 24 orang, 1 kes orang, TBE.
Ini saya rasa kalau tak dapat sangat-sangat rugilah kalau tak dapat sebab dia sudah senang sangat konten ni. Jadi total pendapatan dengan 6 orang sahaja yang aktif, di situ sudah ada berapa? 30,080. Tambahan pendapatan atas rekrutmen level pertama. Level pertama. Kita tengok pula. Ni the power of 6 Bila the power of 6 ni, contohnya level kedua kita minta rakan niaga kita buat perkara yang sama. Rakan kita yang berniaga yang baru tu, dia kata kau carilah 2 orang pelanggan, suruh dia buat RM200 dengan 200 kes. Jadi level kedua ni, kalau kita tengok jumlah FYC bulanan dia dah jadi 14,400. Nampak macam mana bila jadi 4,400 sebab 6 orang rekrut setiap satu tu 2. Nampak? 6 kali 6 sudah jadi 24 kan? Jumlahnya orangnya individu dalam grup tu. Dalam grup anda semua sudah jadi 4,400. Di situlah kalau katakan dia buat 2 kes saja satu bulan, semua orang buat 2 kes satu bulan, RM200. You nampak tak berapa FYC dia? FYC dia dah jadi 1,100,000 lebih. 1,123,200. Kan? Jadi berapa dia punya commission? Tambah lagi 22,000. Commission tambah lagi 22,000. Nampak dekat situ Commission tambah 22,000. Jadi di level kedua kita ada peluang pendapatan tambahan daripada 30,000 tadi tambah lagi 22,000. Nampak tu? Ni level pertama, ni level kedua. Jadi kalau kita add dua-dua ni, berapa pendapatan tambahan yang kita boleh dapat? Boleh nampak dengan sum kat bawah tu 52,000. Ini atas rekrutmen sahaja. Kalau anda perhatikan 52,000 ni dah lebih daripada buat personal production. Sama kan? Lebih lagi daripada personal production sebab bawa 2 kes saja. Katakan benda ni kita spill down lagi ke bawah. Sebab sistem kita ni sebab kita ada 4 tier 4 tier, kita spill down lagi ke bawah dekat sini. Buat perkara yang sama, 6 kali 6 kali 6. The power of 6. Dia ada power of 6. 3 kali punca kuasa 3. Dekat situ bulanan saja dah ada 86,400 dia punya production. Size case 200 saja tu, 2 case Berapa FYC dah jadi 6 juta. 6 juta. Dan juga pada masa sama income kepada individu yang rekrut berkenaan. Individu ni siapa? Kita lah. Kita yang rekrut tu sebab kita rekrut level pertama. Level pertama, rekrut kedua kita masih mendapat benefit. Kita rekrut level ketiga. Level ketiga walaupun kita tak rekrut, rakan niaga kita rekrut, kita masih dapat benefit 2%. Jadi dekat situ pendapatan sebanyak 134,000. Nampak 134,000 pendapatan di level ketiga. Begitu juga pendapatan di level keempat, tier 4. Lagi banyak lah. The power of 6 tu kalau 6 kuasa 4. Kan? 580,000 memang banyak lah kan? Memang banyak. Itu sebabnya saya memang galakkan rakan niaga kita cepat-cepat train rakan niaga anda untuk dia rekrut rakan niaga yang lain. Supaya anda boleh dapat income sehingga ke tahap yang inilah. Nampak? Nampak macam tak logik kan, tapi sebenarnya ini realiti dia. Semalam Haji Amran pun ada cerita, ini realiti dia kalau kita betul-betul buat kita boleh ada income sampai ke tahap 591,000 setahun. 591,000 setahun, which is kalau anda buat dekat dalam sistem yang biasa dia tidak akan berlaku. Itu kalau simulasinya, kalau kita buat 6 orang saja aktif. 6 orang saja aktif. 6 orang aktif tu level pertama aktif 6. Level kedua dah jadi 36. Level ketiga dah jadi the power of 6 lah. Kalau kita tengok pula untuk 12 orang. Tadi 6 sekarang saya tengok 12 orang pula. Sebab bila kita buat kontes, kita nampak future kita bukan saja buat 6 sebab kita tahu ada rakan niaga yang memang dia nak kejar banyak. Dia kejar first level 12 orang. Tier pertama 12 orang Kalau tier pertama 12 orang, apa yang akan berlaku? Dia punya income akan jadi
56,160. Sebab 4,800 yang dibuat setiap bulan kali dengan 78 the power 78, dia akan dapat FYC sebanyak 374,000. Dan income di level atau rekrutmen tier pertama, dia akan dapat 56,160. Kalau kita tambahkan dengan POR, kalau saya tambahkan dengan POR tadi, jadi pendapatan dia dah meningkat sampai berapa tu? Untuk 12 orang jadi 60,000 level pertama. Okay, dia buat perkara yang sama juga. Level kedua, level tier kedua tu, kita minta rakan niaga kita rekrut 12 orang. Bukan 6 orang, 12 orang. Kan? Dan kita pastikan setiap 12 orang tu dia buat RM200 dengan 2 kes saja, maknanya dia sudah jadi 89,000. Untuk tier kedua income Tier ketiga dia sudah jadi 1 juta, tier keempat dia jadi 6 juta lah. Maknanya kalau kita dah dapat 3 tier saja yang aktif, di situ income bulanan kita lebih kurang 12 lebih kurang dalam 100,000 lah income bulanan. Nampak tak? More than 100,000, which is 1.2 million. Tapi dengan syarat benda ni kita buat lah. Dia bukannya boleh datang tiba-tiba, dia perlukan masa lah. Dia perlukan masa. Tapi masa tu kita akan tempuh lah, insyaAllah sikit demi sedikit lah. Ini kalau saya buat simulasi dengan 2 kes. Okey. Saya tunjukkan pula kalau simulasi dengan, saya ambil yang paling ekstrim, 8 kes. 8 kes simulasi dengan 8 kes. Sebulan, dia buat 8 kes sebulan. So apa yang akan berlaku bila rakan niaga tu, kita galakkan semua rakan niaga buat 8 kes. Tengok kita apa yang berlaku. Dengan size case 200. Size case 200 Di tier pertama saja, dia sudah, kalau kata 12 kes, 12 orang rekrutmen, buat 200 dengan 8 kes, dia dah ada 1.4 juta. FYC. FYC 1.4 juta akan menghasilkan income kepada anda semua 224,000. 224,000. Dan kita totalkan pula dengan POR, di situ akan ada pendapatan 228,000. Di level di tier pertama sahaja dah ada income banyak tu. Tidak termasuk tier 2, 3 dan juga 4. Okey, itu sebabnya saya ada buat summary. Summary kan? Summary bila saya dah buat semua ni, saya ada buat satu summary. Okey, summary ni saya buat skirting teknik Saya buat skirting teknik. Okey. Kalau kita tengok summary ni, boleh nampak dekat sini summary ni. Okey, summary ni kalau kita tengok ringkasan pendapatan dengan size K 200, RN active recruitment tier 1 saja 6 orang setahun. This is pendapatan dia. Pendapatan dia. Saya ambil terus yang ini sebab yang ini kita kena share dekat rakan niaga kita yang baru as a skirting teknik. Kenapa nak bagi skirting? Bila kita tunjuk macam ni, dia macam terkejut. Dia kata, betul ke boleh dapat 1.2 juta? Betul ke boleh dengan buat 200 dan rekrut 6 orang aktif setahun boleh dapat macam ni? Jadi kita kena tunjuk yang tadi lah, tunjuk PDF yang asal tadi. Sama juga kalau 300, di sini ada saya tunjukkan simulasi dia dengan 6 orang setahun. Di bawah ni juga ada 200 dengan 12 orang setahun, 300 dengan 12 orang setahun. Itu saja. Jadi sebenarnya simulasi ini memang kalau kita faham dia mudah untuk dibaca. Cuma dia memerlukan pemahaman lah. Mungkin ada yang confused tentang the power of 78 tu kan. Dia cari-cari manalah Cik Syah dapat 31,200 semua ni kan. Okey. Itu saja sebenarnya. Kalau ada apa-apa nak tanya, saya buka pada soalan. Dalam sistem saya ada lagi 7 minit untuk saya buka soalan. Okey, silakan. Cik Syah, kalau kes tu tak sampai 200? Tak apa, jangan risau sangat. Kalau kes tu tak sampai 200, dia make up bulan depan. Contohnya, kalau nak dapatkan 200 yang sama, dia kena cari 2 orang lah.
Instead of cari 2 kes sebulan, dia cari 4 kes. 4 kes dengan 200 dia akan sama tak? Kata 4 kes dia buat 100. Sama kan? Sama. Dia akan jadi sama balik. Jadi sebenarnya tak ada isu pun sebenarnya. Tak ada isu pun. Tak ada isu pun kalau dia 2 kes. Apa dia? Dia boleh bawa forward ke? Mungkin kalau tak cukup bulan pertama, bawa forward bulan kedua. Boleh macam tu ke? Okey, kalau dari segi yang mana satu? POI ke apa? POR. Okey, kalau POR memang kita tak boleh bawa forward sebab kita dah ada tier yang kita tetapkan. Tier tetapkan, tapi dia memang tak boleh bawa forward. Sebab kalau boleh bawa forward itu namanya bukan kontes. Kita tetapkan setiap untuk POI kita tetapkan setiap bulan, untuk POR kita tetapkan setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan. So meaning setiap 3 bulan tu kena istiqomah lah sentiasa dapat, tak boleh macam let's say kuartal pertama mungkin dia boleh dapat dia tak cukup mungkin tak dia kena istiqomah. Dia kena istiqomah setiap kuartal. Sebab sasaran dia kita tak boleh tatau lagi. Sebab sasaran kita sebenarnya kenapa kita nak suruh anda semua kejar 24 atau 48 rekrutmen, sebab kita expect bukan semua yang akan jadi. Kalau daripada 48 orang tu 12 orang saja yang aktif sudah cukup untuk anda semua dapat pendapatan yang lumayan. Atau daripada 24 orang yang dah rekrut tu hanya 6 orang yang aktif setahun, itu pun sudah cukup untuk dapat pendapatan yang lumayan. Tetapi kita reward anda punya usaha untuk rekrut. Sebab itu kita syaratkan daripada 24 orang atau 48 orang yang anda rekrut ni, kita syaratkan supaya dia lulus TBE dan juga 1 kes setiap seorang. Jadi mudah kan? 48 orang ni dia buat kes sendiri masing-masing. Lepas tu dia lulus TBE, anda semua dah dapat tambahan pendapatan untuk power of recruitment. Nampak? Itu saja. Sebab kita tahu daripada 48 orang ni, kita mesti ada yang akan aktif. Nampak? Daripada 48 orang tu akan aktif. Pada masa sama anda dah dapat reward POR M4R1 tambahan income sebanyak 4,000. Itu yang kita nak buat. Dan kalau katakan rakan niaga tu dia nak extra income, kita galakkan dia buat macam yang kita buat. Contohnya kita cakap rakan niaga kita, you nak tak dapat extra income dengan rekrut 48 orang? Dia kata nak, kita boleh bagi you extra 4,000. Tapi dengan syarat you rekrut 48 orang, setiap seorang tu mesti ada 1 kes dan pada masa yang sama dia boleh lulus TBE. Maknanya rakan niaga kita rekrut ni dapat 4,000. Dia pun akan dapat juga. Kita akan dapat, dia akan dapat, level tier ketiga akan dapat, tier keempat akan dapat. Jadi dia akan ada multiply effect dekat situ Dan multiply effect ni untuk semua. Dia akan win-win kepada semua rakan niaga Ikhtisas. Termasuk Ikhtisas sekali lah. Sebab kita, kalau kita ada banyak profit, kita boleh buat kontes-kontes yang macam ni. Macam tahun depan kita boleh buat lagi. InsyaAllah. Kalau kita ada profit yang banyak kan. Saya rasa untuk yang RI tier 1, 2, 3, 4 tu kena letak persen tu Yang mana? Tier 1 ni? Yang dekat dia tak ada persen boleh sebab nanti saya tunjukkan persen dekat situ sebab nanti senang nak macam mana nak calculate. Okey, nanti saya addkan persen lah Mungkin you all tak perasan kat situ kan? Kat situ yang confuse. Boleh. Ada lagi soalan tak? Masa saya tinggal 3 minit. Okey. Yang 7,000, 50,000 tu dia bayar yearly ke dia bayar untuk monthly? Yang mana? 7,000 ni? Yang 7,800 ni, kalau ikut kepada perkiling kita bayar by monthly. Monthly. Kita bayar by monthly. Dia ada jumlah dia setiap bulan. Nanti tengok balik perkeliling sebab saya dah sharekan perkeliling tu hari tu. Dia bayar monthly Maknanya capai di bulan tu dia bayar bulan tu lah. Dia achieve kita bayar terus. Sama juga dengan POR, kita bukan bayar end of the year 2,000 atau 4,000 ni. Ini kita akan bayar setiap 3 bulan.
4,000 kita setiap bayar kuarter. setiap 3 bulan. Ya, setiap kuarter. Untuk POR kita bayar setiap kuarter. Untuk POI kita akan bayar setiap bulan. Okey. Okey, faham Semua faham Okey, video ni juga saya akan rakamkan. InsyaAllah nanti saya share dengan anda semua sekejap lagi. Supaya mana-mana yang tak masuk tu dia boleh tengok balik. Saya harap penerangan yang saya buat ni boleh difahami lah oleh rakan niaga semua. Mudah saja untuk kira. Tetapi yang ini bila saya dah siapkan dia punya summary tu, anda semua boleh share dekat public lah. Jadi as a marketing teknik, dan dia orang akan tanya balik macam mana boleh dapat income sampai 6 juta, macam mana boleh dapat income sampai, betul ke kisah ni? Jadi anda kena terangkan macam mana kita boleh dapat this kind of income Sebab kita kena ingat dalam industri ni ada rakan niaga yang baru yang memang dia betul-betul nak mengejar income. Jadi kita kena tunjukkan dari pelbagai aspek lah, termasuk income, bukan saja spiritual, tapi yang material tu pun kita kena tunjukkan juga